تعالى ونفعنا بعلمه وبعلومه وبركاته وأسراره وأنواره ومعارفه في الدارين آمين يا رب العالمين. Berkata Maulana Al-Imam Al-Hujjah Al-Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini radhiyallahu anhu, ففي هذا الحديث القدسي ترغيبات وبشارات وتنبيهات للمسلمين، وذلك بأن يدخل في باب العبادات وهو محسن الظن بالله تعالى، فإن حسن الظن بالله من العبادة، فالله تعالى عند ظنك به، فادخل في الذكر وسائر العبادات والقربات وأنت حسن الظن بالله تعالى بأن يتقبل منك عملك ويؤجرك عليه، لأنه ذو الفضل العظيم. وإن كنت أنت في تقصير كبير فترجو منه قبول العمل لا لإخلاصك في عملك وصدقك به، بل لأنه هو الله الكريم ذو الفضل العظيم الغفور الرحيم. Baik. Artinya maka ada pada hadis qudsi ini, mana hadis qudsi yang kita baca, ana inda zanni abdi bi, hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Jadi ada pada hadis qudsi itu apa yang dipanggil targhibatun, yaitu beberapa perkara yang menggemarkan, wa bisyaratun, dan juga ada beberapa perkara yang menggembirakan, wa tanbihatun, dan beberapa perkara yang memberitahu dan menjagakan bagi Muslim, yakni bagi orang Islam. Dan bermula yang demikian itu, demikian targhiban wa bisyarat dan tanbihan itu, mana ialah dengan bahawa masuk ia Muslim pada babil ibadat, dalam bab ibadat, walhal bersangka baik ia Muslim, bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Tengok, jadi apa-apa benda pun kalau kita masuk dalam pekerjaan amal ibadat, maka waktu ketika kita buat ibadat itu sangka baiklah dengan Allah. Contohnya begini, seperti kita masuk memulai mengerja sembahyang, maka kita bersangka baik, sangka kata mana, aku harap Allah Ta'ala menerima sembahyang aku ini. Itu situ. Begitulah juga apabila kita berpuasa, maka kita sangka baik, aku harap Allah Ta'ala menerima ibadat puasa aku ini. Begitulah juga ketika kita mengeluarkan zakat, aku harap Allah Ta'ala menerima ibadat zakat aku ini. Mengerja haji, mengerja umrah pun begitu juga, aku harap Allah Ta'ala menerima ibadat haji dan umrah aku ini.
apa sahaja. Ketika kita masuk dalam ibadat korban, kan, cari korban tu, maka kita ingat, kita harap Allah Ta'ala menerima ibadat korban aku ini. Apalagi waktu ketika kita nak buat wakaf, nak wakaf untuk buat masjid, buat surau, buat tempat-tempat pusat pengajian atau sebagainya, maka kita harap ketika kita mengeluarkan perbelanjaan itu, Allah Ta'ala menerima ibadat kita itu. Ada semua ni namanya targhiban wa bisyarat wa tanbihat. Gitu. Kerana apa? Tengok ilat balik. Dia kata abang, ilatnya kerana azan, kerana husnuzan dengan Allah Ta'ala itu, yakni kerana berbaik sangka dengan Allah Ta'ala itu setengah daripada ibadah. Itu adalah sebahagian daripada ibadat. Yakni ibadat yang kita tulis sikit, yakni daripada setengah ibadat, yakni ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana yang kita telah baca dalam hadis yang telah lalu, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnul zan min husnil ibadati, kan, berbaik sangka itu adalah daripada sebaik-baik ibadat, yang setengah daripada ibadat yang baik, yang mendekatkan diri seorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Macam tu juga kita, bila kita main mengaji malam ni, ini ibadat, maka kita husnuzan dengan Allah agar Allah Ta'ala terima ibadat aku pada malam ini, kemudian menuntut ilmu. Begitu juga kalau kita keluar dari rumah pergi ke masjid untuk mengajar orang. Mengajar orang itu adalah ibadat, kan? Maka kita sangka, kita berharap Allah Ta'ala terimalah ibadat aku ini. Begitu. Jangan harap kau pergi ngajak malam ni dapat sampul. Dalam sampul tu ada RM100, RM150, RM200 dan sebagainya. Dapat juga tu. No. Penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana? Kita bukan nak yang tu pun nak jugalah. Tapi yang utama sekali nak penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas amal ibadat yang kita lakukan itu. Sangka baik. Kalau begitu, apa bisyaratnya ni? Maka masuk olehmu, maka Allah Ta'ala itu di sisi zon engkau dengannya, yakni terhadapnya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berita gembira, itu panggil bisyarat tadi. Satu berita yang menggembirakan bagi kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia kata, maka masuk olehmu pada zikir dan pada sekalian ibadat dan kurban. Kurban itu maksudnya ta'at yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna kurban. Kurban itu maknanya ta'at yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masuk tu pada hal engkau itu bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Sangka apa? Sangka dengan bahawa sangka baik dengan Allah. Sangka baik itu dengan bahawa menerima ya Allah daripada engkau. Terima apa? Terima akan amalan engkau. Itu satu. Dan membalas
yakni dia atau pada kata menerima, dan membalas yakni memberi pahala. Ya Allah akan dikau atasnya, yakni atas amalan engkau. Harap gitu. Oh, aku mengajak malam ni, kita sangka baik dengan Allah, bahawa Allah Ta'ala terima amalan mengajak kita ini, dan Allah Ta'ala membalas dengan balasan yang setimpal dengannya. Gitu. Kita bersangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu juga kita main mengaji pada malam ini, kita harap Allah Ta'ala menerima amal mengaji kita dan membalaskan pahala amal mengaji pada malam ini. Ini mengembirakan kita, dan ini menggemarkan lagi, menambahkan lagi gemar nak mengaji, gemar nak beribadat lagi. Ini yang nama tadi targhibat bisyarah. Ini juga nama tanbiyah. Tanbiyah ni peringatan, ingat. Bila kita beramal baik, beringat sengkau baik pada Tuhan. Dipanggil tanbiyat. Sengkau baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala menerima amalan kita ini, walaupun kita tahu amalan kita ni tak seberapa, walaupun kita tahu amal kita ini tidak sempurna mana, walaupun kita tahu amalan kita ini ada kekurangan, ada keaifan, ada keabaian, tapi kita harap Allah Ta'ala menerima dan membalas dengan limpah kurnianya atas amalan yang kita lakukan itu. Ini yang disebut sebagai tadi ni bisyaratun, targhibatun, dan tanbiyatun. Dia bagi beberapa perkara yang menggemarkan, yang kita gemar nak buat baik, dan juga beberapa berita mengembirakan. Kita seronok kan bila amalan kita diterima, seronok. Dan tanbiyah dia bagi peringatan ataupun penjagaan. Jaga bila beramal itu, jaga baiklah sengkau dengan Tuhan. Itu jaga, jangan buruk sengkau terhadapnya. Kalau buruk sengkau tak dapat, kerana Allah Ta'ala itu di sisi sengkaan dan harapan hamba-Nya terhadapnya. Baik. Lalu katanya lagi di situ, dan kerana ianya Allah Ta'ala itu Dzul Fadlil Azim, yang mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Itu mana gitu, Dzul Fadlil Azim, yang mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Kan limpah kurnia Tuhan ni dia amat besar. Kalau dia bagi kepada hamba-hambanya tak kurang sikit pun, banyak lagi. Maka tak peliklah kalau seorang itu melakukan amal sedikit tapi dibalas dengan balasan yang banyak, tak pelik. InsyaAllah kita dalam proses menulis satu risalah hadis. Kita hadis namanya Al-Arba'un Al-Munirah, fi bayanil panggil ujuril kasirah ma'al a'mal yasirah. 40 hadis pada menerangkan pahala-pahala yang banyak di atas amalan-amalan yang sikit lagi mudah. Amal sikit ni, tapi Allah Ta'ala balas dengan pahala yang melimpah ruah banyak. Dari itu. Jadi kalau orang tanya ke
kita, kan balasan tu mengikut amalan. Al-jaza min jinsil amal, kan? Balasan itu mengikut jenis amal. Kalau amal tu sikit, maka sikitlah balasannya, tak gitu? Kalau amal tu banyak, maka sikitlah banyaknya. Tak pelik. Pasal apa kita kata tak pelik? Kadang-kadang orang kerja sikit tapi gaji banyak, tak pelik. Tengok kan, majikan kerja dia apa, tokek bos kerja dia apa, sign dia, tapi gaji Masya Allah berbanding dengan pekerja di bawahnya kerja sehari sampai berapa jam tapi gaji sikit. Tak pelik dah. Tengok Perdana Menteri kan, gaji dia berapa? 100,000 lebih kan? 100,000 lebih. Gaji dia 100,000 lebih. Kerja apa? Tak tahu mana apa kan? Tapi gaji 100,000 lebih sebulan. Jadi setahun 1 juta lebih gaji dia apa? Gaji dia setahun 1 juta lebih. Kerja kan nak kerja, tak nak berjalan sana, ramen sini, kan? Tengok projek sana, projek sini, kan? Cakap sikit-sikit gitu ya kerja dia apa? Kerja sikit je tapi dibayar gaji banyak. Itu hak dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih pada tu lagi, wallahu dzul fadlil azim, kayak Quran tu sebut. Allah Ta'ala itu mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Jadi dia boleh bagi atas amalan yang sedikit, dia boleh banyak pahala dan tak kurang sikit pun daripada gedung pahalanya itu. Gitu. Ini tak boleh. Baik. Tengok dia kata, dan jika ada engkau itu dalam taksir yang banyak, kita ni kalau kita berada di dalam kecuaian atau keabaian yang banyak, memanglah kita manusia ni memang cuai. Masak nasi pun hari tu cuai kan? Orang tanya masak nasi lagi, masalah nasi hari ni kita makan nasi wangi. Si angin lah tu, cuai lah tu angin. Kalau tak cuai takkan angin kan? Hari kita makan gulai apa? Gulai kerak hitam kan? Kerak hitam, gulai itu sampai jadi kerak kerana angin kan? Tu pasal apa? Cuai. Masak nasi kita cuai, buat begitu kita cuai. Walaupun kita ni cuai, contohnya seperti kita semayang. Dalam semayang kita ada kecuaian. Mana? Dalam semayang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingatinya. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah olehmu akan semayang kerana mengingati aku, bagi mengingati aku. Artinya dituntut kepada kita orang yang semayang ini, dalam semayang kita ingat Tuhan, tapi dalam semayang kita ingat benda lain. Pasal taksir, cuai atau abai. Jadi kalaulah kita berada dalam taksir yang banyak, maka engkau berharap daripadanya, daripada Allah Ta'ala itu juga akan terima amal. Walaupun itu, ya Allah, aku semayang dah maghrib tadi, tapi dalam semayang aku tu aku cuai, tak ingat kepada engkau. Duk ingat kat nasi, duk ingat dekat air ais, duk ingat dekat telefon, ingat tu ingat ni sebagainya. Aku cuai, tapi aku harap engkau terimalah ibadat semayang maghrib aku tadi. Husnuzan pun tak apa, Allah Ta'ala terima. Kerana Allah Ta'ala itu di sisi zon engkau. Kalau engkau zon baik, baiklah. Sebaliknya lah. Begitu kan?
Jadi kita harap Allah Ta'ala terima tu tiada kerana ikhlas engkau pada amalan engkau dan sidik yang benar engkau dengannya dengan amalan. Tak. Kita harap Tuhan terima tu bukan ikhlas kita. Kalau nak tengok ikhlas, memang ikhlas kita tak banyak. Itu. Kalau nak tengok kepada khusyuk kita, khusyuk pun tak apa ada dalam semayang. Kalau nak tengok kepada hudur, kehadiran hati kita pun tak ada apa-apa hadir sangat dalam semayang tu. Waktu baca Fatihah boleh ingat kelainan. Itu. Jadi bukan kerana kita terharap Tuhan terima tu kerana ikhlas kita tak, tapi kita harap Tuhan terima tu kerana bahkan jadi harap Tuhan terima amal kita tu kerana ianya Allah itu Allahul Karim. Allah itu Maha Pemurah, Zul Fadlil Azim, yang mempunyai limpah kurnia yang besar, Al-Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Itu kita harap tu ya. Kalau kita nak hukum lah, tak banyak. Seperti mana seperti mana kita pernah menceritakan iaitu di zaman dahulu ada seorang abid yang kuat berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 500 tahun. 500 tahun. Buat ibadat pula bukan buat ibadat lautan, buat ibadat tengah laut, atas bukit tengah laut. Bukan ada apa makanan keliling kelalang ni. Hanya yang dia makan membangi buah delima yang tumbuh di situ. Makan buah delima baik-baik. Satu hari dia minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala terima amal dia tu, dia mati dalam sujud. Pendek cerita. Waktu ketika mati, maka dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tanya dia, wahai hamba aku, dengan apakah engkau dapat masuk syurga aku ini? Maka dia kata, dengan ibadatku selama 500 tahun. Allah Ta'ala kata, tidak, bukan dengan ibadatmu. Dia tetap juga bertegas, tak Tuhan, ibadatku 500 tahun ni aku boleh masuk syurga. Tuhan kata, tak, hamba ni berkenan, tak, ibadatku. Okey, Tuhan kata, lah, mari kita ukur. Mari kita ukur, mari kita sukat, kan? Ibadat engkau kau yang banyak, ataupun rahmat aku, limpah kurnia aku kau yang banyak yang aku anugerah dan berikan kepada engkau. Maka ukur tengok Allah limpah kurnia Tuhan yang lebih banyak daripada ibadat ni. Maka Tuhan kata, ya malaikat, masuk hamba aku dalam neraka. Sampai sekarang nak masuk, hamba dia kata, ya Allah, ya Tuhan, betul, aku boleh masuk syurga-Mu dengan limpah kurnia-Mu, bukan dengan ibadatku. Cuba tengok, tu 500 tahun beramal ibadat, kita 50 tahun tak ada lagi. Kita ada buat ibadat sungguh-sungguh, betul-betul yang tumpu betul buat ibadat 50 tahun, tak ada lagi. Mana kita buat ibadat kalau ukur betul-betul, cuba kira tengok. Semayang sehari semalam, kita ambil satu waktu semayang, kita ambil 10 minit ya. Maknanya kalau 5 waktu semayang baru 50 minit. 50 minit mana sampai sejam. Kalau sehari 50 minit, mana lagi orang panggil 12 jam lagi tu. Kita buatlah 60 minit sejam, kita kata sehari semalam. 5 waktu sejam, 50 minit kan? Kita buat 60 minit senang. 5 waktu tu 11 jam lagi kita buat apa? Cuba tengok, sikit sangat
masa dan waktu kita peruntukkan untuk buat ibadat kepada Allah. Cuba kita kali ingat kita hidup 50 tahun. Setahun berapa? Kalau sehari kita kata sejam yang kita buat ibadat, sehari sejam yang kita buat ibadat. Kalau sebulan baru 30 jam. 30 jam sebulan. Kalau ukur dengan hari baru berapa? Sejam 24, satu hari 24 jam. Baru sehari lebih sikit. Sebulan kita buat ibadat, masa kita buat ibadat tu hanya baru sehari lebih sikit. Kalau umur kita 60 tahun, ada tak masa kita buat ibadat 10 tahun? Masa tak ada Allah. Itu nampak kata sikit. Jadi maknanya apa? Itu kita tak ambil kira lagi. Dalam masa kita mengerja semayang tu, kita lupa kat Tuhan, kita lalai daripada mengingati Allah, kita tidak tadabbur ayat-ayat dan bacaan di dalamnya, tak khusyuk, tak hudur hati, belum mikir lagi. Kalau mikir tu tak ada apa. Lepas tu dia kata sini, kita harap Tuhan terima amal kita bukan kerana ikhlas kita. Kalau ikhlas kita rasa tak ada, bukan kerana khusyuk kita. Kalau khusyuk kita rasa tak ada, bukan kerana hudur hati kita. Kalau hudur hati kita ingat rasa tak ada. Tapi kita harap Tuhan terima amal tu kerana Allah itu Dzul Fadlil Azim. Dia mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Inilah kan. Ini yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Qalu walau anta ya Rasulullah, qala na'am. Walakin kan yataghammadani Allahu bifadli wa birahmati. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Kan Nabi kata seorang kamu tidak akan masuk syurga dengan amalnya. Lalu sahabat bertanya, sekalipun engkau wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, walaupun aku. Melainkan jika Allah Ta'ala mengelubungiku dengan rahmatnya dan limpah kurnianya. Di sini ulama kita di Sunnah wal Jamaah aswaja mengambil dalil kata kita masuk syurga bukan dengan amal, tapi dengan limpah kurnia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat. Jadi kita harap tu, ya Allah, aku harap rahmat engkau lah. Ya Allah, aku harap limpah kurnia engkau lah. Engkau terima amalanku, bukan ikhlas aku, bukan siding aku, bukan khusyuk aku, bukan hudur aku. Kalau tengok kepada ikhlas, siding, hudur ni tak ada kita. Tak ada. Nak ada, nak tampak tengah semayang nyemak ketik buat duit. Khusyuk tak ada. Makilah hatinya, mak ni tak ada tempat lain ke nak singgah. Aku tengah semayang, cuba ambil makan hisap darah orang tak semayang. Dalam hati tu tengah maki kat nyemuk. Tak mana hudurnya. Ni taksirnya lagi. Tapi kita harap Tuhan terima amalan ibadat kita ini kerana limpah kurnia Allah. Tuhan kita itu mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Tuhan kita itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yakni yang mengasihani sekalian hamba-Nya. Harap gitulah ya Allah. Jadi nak harap gitu tak dapat, tidak mesti dengan husnuzan, iaitu kita berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tengok kan. Maka tengok disebut, maka sayugia, yang sepatut atau sewajarnya
Sayugia tu bahasa sekarang dipanggil sepatutnya, seeloknya atau sewajarnya bagi orang yang meminta ampun dan orang yang bertaubat dan orang yang beramal dan orang yang berdoa. Itu empat ni. Orang minta ampun, orang bertaubat, orang beramal dan orang yang berdoa. Sayugia apa? Sayugia bahawa tu orang ngaji ibarat jadi pakai bagi sayugia. Jadi sayugia oleh bahawa yakin mereka itu empat golongan tadi lah. Orang yang minta ampun, dia yakin apa? Yakin dengan maghfirah, dengan keampunan. Jadi dengan maghfirah tu dia rujuk kepada minta ampun. Dan qabul tu makna penerimaan. Dia yakin dengan terima, itu rujuk kepada orang yang bertaubat. Jadi orang yang bertaubat, ketika dia bertaubat, dia yakin Allah Ta'ala terima taubatnya. Orang yang minta ampun, maka ketika dia minta ampun, dia yakin Allah Ta'ala mengampuninya. Gitu. Dan ijabah itu kembali kepada panggil apa? Qabul tu kembali kepada dua orang, iaitu orang yang bertaubat dan orang yang beramal. Dan ijabah itu rujuk pada orang yang berdoa. Jadi orang yang berdoa sayugianya ketika dia berdoa, dia yakin bahawa Allah Ta'ala ijabahkan, yakni perkenankan permintaan doanya itu. Baik. Jadi cara susunan begini dalam ilmu ma'ani namanya apa? Dipanggil al-laffi wan nashril murattab. Itu istilah ilmu ma'ani. Susun al-laffi wan nashril murattab. Mana? Tu maghfirah dia rujuk pada orang minta ampun. Qabul itu rujuk pada orang yang bertaubat dan orang yang beramal. Itu murattab tu tertib, susun. Dan ijabah tu rujuk bagi orang yang berdoa. Itu tertib kan, dia susun satu. Ini cara penggunaan ilmu ma'ani dalam bab al-laffi wan nashril murattab nama dia. Jadi orang yang ada ilmu tu dia tahu, oh ni susun lagu ni guna kaedah ilmu ma'ani ni. Orang yang tak tahu pakai baca gitu lah, pendiam. Itu kaedah susunan balaghah namanya. Baik. Hal keadaan mereka itu yakin dengan ijabah, dengan diperkenankan. Mana? Yakin tu dengan janji Allah Ta'ala yang benar. Yakin. Sebab tu orang bagi di antara dalil yang kuat bagi husnuzan dalam bab ni, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ud'u Allah, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabati. Hadis ni kalau siapa perasan, kita dah baca dah dalam hadis tajzib atau fil hadis. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maka Imam Jalaluddin Suyuti meriwayatkan juga hadis ni dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Jadi Nabi sebut ud'ullaha, berdoalah oleh kalian akan Allah, yakni kepada Allah, wa antum, sedangkan kamu itu muqinuna, yakin bil ijabati, dengan diperkenankan. Terus itu
dia kata sini, hal keadaan mereka itu yakin dengan ijabah, yakin dengan diperkenankan, kenan dengan janji Allah Ta'ala yang benar. Habis itu, kerana Allah Ta'ala telah berjanji, ya Allah, dengan menerima taubat yang sadiqah, taubat yang benar, dan amal yang salihah, yakni amalan-amalan salih. Tuhan janji begitu kan. Ayat Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran disebut yang menerima taubat. Wa wallazi yaqbalu taubata an ibadihi kan. Itu tak ingat ayat apa, bukalah dalam Al-Quran banyak ayat disebut menerima taubat tu, banyak. Dalam hadis Nabi pun banyak juga kan. Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsi taballahu alaihi. Itu soalnya dengan syarat-syarat dia lah, iaitu syarat-syarat taubat. Syaratnya bila dia bertaubat belum sampai roh ke halqum, itu satu. Itu syaratnya. Baik. Ini pun masalahnya khilaf antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Imam Abu Hasan Asy'ari kata sebelum sampai ke roh kepada halqum, maka Tuhan terima lagi taubat. Tapi lepas pada nyawa sampai sini baru nak bertaubat, Tuhan tak terima dah. Itu kalau tak silap ingat mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Tapi ikut Imam Maturidi, dia kata walaupun roh sampai ke halqum, masa tu dia bertaubat, lagi dia tak mati, Tuhan terima lagi taubat dia. Itu dua-dua tu mazhab Ahli Sunnah Jamaah. Cuma khilaf antara Asy'ari dengan Maturidi saja. Jadi kita ambil himpunkan dua qaul tu, maknanya selagi nyawa tak keluar lagi daripada halqum, dia bertaubat. Dan dia sangka baik dengan Tuhan, kata Tuhan terima taubat, maka Allah Ta'ala itu di sisi zannya. Itulah, itu janjian. Begitu juga dalam hadis yang lain, syarat nak menerima taubat ini ialah qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sebelum daripada naik matahari daripada pihak barat. Sebelum daripada naik matahari daripada pihak barat, maka masa itu pintu taubat belum lagi tertutup. Bila matahari naik sebelah pihak barat, maka pintu taubat sudah pun tertutup. Ketika itu taubat tidak diterima lagi. Gitu. Sebab itu kita jangan duk tangguh-tangguh, jangan kita menunda-nunda taubat. Bila jatuh buat dosa maksiat, taubat selalu. Taubat selalu, jangan duk tunda-tunda, takut lagi tak sempat nak bertaubat. Habis. Baik. Lalu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, man alima anni dhu qudratin ala maghfirati dhunubi ghafartu lahu wa la ubali ma lam yushrik bi syai'a. Rawahu Tabarani wa ghairuh. Artinya, firman Allah Ta'ala, barang siapa yang mengetahui di sini dengan makna yakin, ilmu dengan makna yakin, dengan makna barang siapa yang mengetahui, yakni barang siapa yang yakin, ia barang siapa yakin bahawa aku yang mempunyai kuasa atas mengampun segala dosa. Tuhan sajalah yang mampu
yang kuasa mengampunkan dosa. Siapa macam yang kita dok baca dalam Sayyidul Istighfar kan? Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li, maka ampunlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kerana tidak siapa pun yang dapat mengampun segala dosa melainkan engkau jua. Ini kita tahu dan kita yakin Allah Ta'ala jua yang kuasa mengampuni segala dosa. Baik, maka apa dia dapat? Niscaya. Itu jawab bagi barang siapa. Niscaya aku ampuni baginya. Bagi barang siapa tadi? Orang yang yakin kata tak ada orang lain yang kuasa mengampunkan segala dosa melainkan aku saja, orang tu aku ampunkan baginya. Pasal apa? Pasal apa? Pasal yakin tadi itulah membuahkan di dalamnya husnul zon. Dia berbaik sangka pada Tuhan. Tak ada orang yang boleh mengampun segala dosa melainkan Allah saja. Di situ sudah ada husnul zon, baik sangka dengan Allah. Jadi bila kita baik sangka dengan Allah, Allah mengampunkan kita, maka Tuhan ampun. Itu kita nak fahami hadis tu. Nak faham hadis tu. Jadi kalau orang tanya kita, tak mana pula kita ada cara bab husnul zon? Ini mai cara bab ilmu dengan yakin. Kan Nabi sebut, Tuhan sebut, man alima, tahu yang kita dah baca tentang bab husnul zon. Maka fahamlah kita bahawa yakin tu membuahkan, menghasilkan sangka yang baik kepada Allah. Jadi bila dia sangka baik pada Allah, bahawa Allah saja yang kuasa mengampuni segala dosa, tidak ada yang lain, itu husnuzan. Bila dia husnuzan Tuhan itu mengampuni segala dosa, maka Tuhan kata, ghafartu lahu, aku ampuni baginya, dan aku tidak peduli selama aku tak peduli. Buat dosa banyak mana pun aku tak peduli. Tapi syaratnya aku ampun tu syaratnya malam yusyrik bi syai'a, selama ia barang siapa tadi tidak menyerutui aku akan suatu. Itu syaratnya. Kerana dosa syirik Tuhan tak ampun. Kan? Tengok sebagaimana dalam ayat Al-Quran Tuhan sebut, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Itu satu. Kan? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengampuni dosa semuanya. Ini maksud tazan ni. Aku ampun segala dosa, aku tak peduli dosa banyak mana kah, macam ngampui di lautan kah, aku tak peduli. Semua dosa aku ampun. Tuhan sebutkan, Inna Allah, sesungguhnya Allah tu taukid, yaghfiru dhunuba, mengampun sekalian dosa. Taukid lagi, jami'a. Tampaknya taukid lafzi, sekalian. Walau kalau tak sebut jami'a tu dah masuk dah sekalian. Sebab apa? Sebab Tuhan guna yaghfiru dhunuba dengan sirah atau lafaz jama' takfir, zambun dhunub, sekalian dosa. Tapi ditaukidkan lagi sebut yaghfiru dhunuba jami'a, taukid lagi sekalian dosa. Ini maksud aku tak peduli.
dosa banyak mana penuh 7 lapis langit pun, kalau engkau baik dengan aku, minta ampun ketika engkau berdosa, kemudian engkau minta ampun pada aku dan engkau suka baik dengan aku, kata aku menerima ampun, aku mengampunkan engkau, maka aku ampunkan, aku tak peduli. Baik. Mana ayat yang kata selama ia tidak menyengutui akan suatu? Dia ada ayat satu lagi. Tuan sebut apa? Dalam ayat yang lain Tuhan sebut apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat tu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Carilah Quran, ada ayat Quran surah apa kita tanya. Maksudnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa syirik dengan dia. Wa yaghfiru ma duna zalika, dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa yang lain daripada dosa syirik. Liman yasha, bagi siapa yang ia kehendaki. Baik. Jadi kalau kita tengok dua-dua ayat ni lagu ada kontra. Kok mana tadi ayat tadi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah Ta'ala mengampun semua dosa. Bila kata semua dosa, dosa kecil, besar, dosa syirik, kata syirik, semua masuk dalam jami'an, semua. Maka jawabnya tak ada kontra. Ulama jawab dah, kata ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, ini dipanggil ayat mutlak. Sebab tu kita kena mengaji kaedah usul fiqh, kaedah usul tafsir. Dalam usul tafsir, ayat dia ada ayat mutlak, dia ada ayat muqayyad. Ayat muqayyad, ayat mutlak ni umum. Ada apa ayat yang kita baca tadi? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat muqayyad, qayyadah, dikaitkan. Mana? Jadi ayat tadi ni kita kena kait, Tuhan ampunkan semua dosa, kait. Jika dosa itu bukan dosa syirik, kait begitu. Ada pun dosa syirik dengan Allah, ini Allah Ta'ala tak ampun. Maka hadis ni boleh mentafsirkan ayat tadi. Mana? Hadis ni kata Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa, tapi malam atau kait selama, atau kait dipanggil selama tidak menyentuh aku akan sesuatu, selama orang itu, selama dia tidak menyentuh aku dengan yang lain. Ni muqayyad dipanggil. Ni kaedah ni penting. Semua tu kena pelajari daripada ilmu usul tafsir dan juga ilmu usul fiqh. Usul fiqh juga membahas mengenai mutlak dengan muqayyad, mufassal dengan mujmal. Jadi ayat tadi tu orang panggil mujmal. Ayat mana? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, ni ayat mujmal ataupun ayat mutlak namanya. Tu ayat umum. Adapun ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, ini nama ayat mufassal dan juga ayat muqayyad, ayat khas. Gitu kita kena faham ni kan. Inilah yang budak-budak ngaji ilmu usul tafsir.
Baca Quran saja tak tahu usul tafsir, dia ada. Itu yang kita suruh guru mengajar kaedah usul tafsir. Jangan mereka mengaji dah kaedah usul tafsir, kaedah usul hadis. Itu penting. Baik. Tu betul dia boleh mengaji. Walau mengaji kaedah usul tafsir tu orang kena duduk pondok 5, 6, 7 tahun baru mengaji. Mereka masuk tahun 1 mengaji lah. Kita naik taraf. Kalau dulu ngaji sekolah tak ada usul tafsir ni, tingkatan 4, kita 5, kita 6 baru nak mengaji. Nak mengaji kita 1, 2 tu tingkatan. Dia kata 5, kata 6 orang mengaji. Tu apa mengaji itu? Mengaji untuk periksa kan? Bukan untuk nak faham Al-Quran. Mengaji untuk jawab soalan periksa. Apa habis jawab soalan periksa tak faham gambar. Allah Akbar. Itulah kan. Baik. Kita ngaji sungguh-sungguh, mudah-mudah ni. Ngaji tua-tua ni bukan nak ingat. Baik, itu untuk kita nak memahami gitu. Jadi dalam sebut malam yusyrik, itu dia bagi qaid. Allah Ta'ala ampun, Tuhan tak peduli walau dosa banyak mana pun, besar mana pun, Tuhan tak peduli. Tuhan kata wala ubali, aku tak peduli yang dosa banyak ke, dosa sikit ke, besar ke, aku tak peduli. Tapi syarat, dosa tu bukan dosa syirik pada aku. Kalau dosa syirik pada aku tak ampun, aku tak maaf. Tu kan. Ini jadi kaitan tadi. Bila kita sebut tadi man alima anni dhu qudratin ala maghfirati dhunub, ini nampak umum mutlak. Bila sampai kata malam yusyrik, itu qaid, syarat. Syarat tu ya, ampun tu aku tak peduli banyak sikit selain daripada dosa syirik. Kalau dosa syirik aku tak ampun, aku tak maaf. Tu kena mengucap lain. Dosa syirik tu kufur. Dosa kufur Tuhan tak ampun selagi dia tak kembali balik kepada agama Islam dengan betul-betul dua kalimah syahadah. Kalau dia betul-betul dua kalimah syahadah, baru aku terima balik. Gitu. Baik. Maka kita tengok lagi. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Sayyidina Anas berkata, apa kata Sayyidina Anas? Mendengar aku akan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi kita kata silap pula, akan sabdanya Rasulullah. Tak. Memang kita tulis macam tu, akan sabdaan. Tu. Nanti kita letak hamzah di atas alif tu. Baca sabdaan, jangan baca sabdanya. Lagi kita dah pihak bakar orang pula, tu jatuh 2 titik, kena tambah lagi. Akan sabdanya Rasulullah. Pandai Tuan Musannif tak abang lagu tu pun. Yang kita pandai-pandai lebih betul Musannif pula. Jangan tulis sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani. Itu mahalus syahid. Rajaw tu itulah husnul dhan. Sebab husnul dhan itulah raja, harap pada Allah, harap yang disertakan dengan buat. Jangan harap saja.
Jangan harap ampun tapi tak minta ampun, tak jadi. Itu namanya angan-angan. Kita lepas dah tu cara. Tu. Sebab tu nak cari bab husnuzan ni dalam kitab Ihya Imam Ghazali tak akan jumpa. Buka dalam kitab Ihya Imam Ghazali nak cari bab husnuzan tak akan jumpa. Melainkan nak jumpa kena buka dalam bab rajab. Babur rajab. Maka di situ Imam Ghazali dia terang panjang lebar mengenai husnuzan. Jadi apa hubungkan rajab dengan husnuzan? Iyalah rajab itulah husnuzan. Husnuzan itulah rajab. Harap. Nanti di bawah, nanti kita sebut di bawah. Bawah sekali sedang kita baca. Jadi kalau nak tengok cara bab husnuzan ni yang panjang ulama bahas ialah dua kitab. Yang pertama dalam kitab Ihya Imam Ghazali buka dalam bab Ar-Rajab, iaitu buka dalam bab Maqamatul Yaqin. Bagi bab maqam-maqam yakin ikan ada 9 kan. Salah satunya ialah Ar-Rajab. Ar-Rajab adalah husnuzan. Panjang lebar dia bincang. Baik. Yang kedua, kalau nak tengok perbincangan yang panjang mengenai husnuzan ni, tengok dalam kitab Utul Qulub bagi Abi Talib Al-Makki radhiyallahu anhu, pun dalam bab rajak juga. Cari bab husnuzan tak ada. Husnuzan ni orang panggil apa? Dalam hadis lagi sebut ana inda dhanni abdi bi, tu ya. Tu pun dia tak sebut husnuzan. Ana inda dhanni. Maka dhanni tu ditafsirkan oleh ulama hadis, antaranya adalah Syekh Muhammad Asy-Syanawani. Boleh tengok dalam Mukhtasar Ibn Abi Jamrah Hasyiah dia. Maka Syekh Muhammad Asy-Syanawani tafsirkan dhanni dengan mana rajai, iaitu harapan aku. Ana inda dhanni abdi bi dengan ana inda rajai abdi bi. Aku di sisi harapan. Sengkau tu dengan mana? Harap. Jadi di sini dia tak sebut. Cuma dia sebut innaka ma da'utani wa rajawtani, itu raja. Ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibna Adam law balaghat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka. Artinya firman Allah Ta'ala, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa akan aku dan berharap engkau akan aku. Itu tengok kita tafsir. Yakni tafsir bagi berharap, yakni bersangka baik engkau kepada aku. Itu tafsir bagi rajawtani. Selama mana engkau berdoa kepada aku dan engkau sangka baik kepada aku, kata aku terima, niscaya aku ampunkan engkau atas apa yang terdahulu daripada engkau. Apa tu? Ni dosa-dosa. Apa yang terdahulu, apa tu apa dia? Maksudnya ini dosa-dosa yang lepas, yang terdahulu daripada engkau, aku ampunkan. Dan aku tidak peduli. Apa maksud aku tak peduli? Tak peduli itu aku tak kira lah. Sama ada dosa orang tu banyak mana sekalipun, besar mana pun aku ampun. Tapi kait tadi lah, kaitnya selama engkau tidak syirikkan aku. Kaitlah kan. Wahai anak Adam, jika sekiranya sampai segala dosa engkau itu kepada awan di langit, abang kata banyak dosa engkau ini memenuhi bumi, penuh bumi ini sehingga sampai ke langit. Dosa engkau banyak sungguh. Abang gitu kan.
kemudian engkau minta ampun kepada aku, niscaya aku ampunkan engkau atas apa yang ada ia apa dosa telah daripada engkau. Apa tu maknanya dosa-dosa yang ada ia daripada engkau, ku ampunkan. Tapi syaratnya tadi malam tusyrik bi syai'a, selama mana engkau tidak menyekutukan aku ni dengan sesuatu yang lain. Selamanya gitu Allah. Jadi taman husnuzannya tak kata rajautani. Raja itu dengan makna husnuzan. Maka kita kuatkan lagi tafsiran kita. Kata raja itu dengan makna husnuzan, kita mari perkataan Al-Imam Al-Fashani rahimahullahu ta'ala. Itu dia berkata Al-Imam Al-Fashani rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Farraja'uhu husnul zanni billahi fi qabuli ta'atin wuffiqta laha aw maghfirati sayyi'atin tubta minha. Kata artinya, maka raja yakni harap itu ialah husnul zan, yakni sangka baik dengan Allah Ta'ala pada menerima ta'at yang diberi taufik akan dikau baginya, bagi Tuhan, atau mengampuni kejahatan dosa yang bertaubat engkau daripadanya, daripada kejahatan dosa. Itu kan? Itu. Jadi dia nampak di sini apa? Nampak di sini ialah husnuzan itulah ialah raja. Maknanya kita berharap kepada Allah. Tapi apa tadilah harap mesti disertakan dengan amal. Kan? Seperti mana kita bahas yang lepas kan? Kalau kita harap Tuhan ampunkan, maka kita kena minta ampun. Kalau harap Tuhan ampun tapi tak minta ampun, tak jadi. Itu tak kena jalan dia, tak kena masalik dia. Jalan dia tak kena. Itu yang ulama sebut tarjun najata walam tasluk masalika. Inna safinata la tajri ala al-yabsi. Engkau mengharap-harapkan kejayaan, padahal engkau tidak berjalan jalan-jalan kejayaan. Engkau harap nak jadi kaya, tapi engkau tak usaha ke arah kekayaan. Bandingannya seperti mana perahu tidak akan berjalan di atas darat, sebab perahu jalan dia ada layak. Jadi tak ikut jalan dia, maka tak akan berjalan. Bila tak berjalan, tak sampai kepada destinasi matlamat ala tuju. Faham? Jadi untuk nak sampai kepada destinasi ala tuju, tempat tuju kita, station dia nak sampai, kena ikut jalan dia yang betul, baru ada harapan sampai dan mendapat kejayaan. Baik. Tu nota kaki tu duduk tak mana? Bawah nombor 1 tu. Tak tasaknya lah. Dan kata kejahatan dosa yang bertaubat engkau daripadanya. Nota kaki dia tentu kena tulis nombor 1. Kita terlalai sikit di situ, mungkin tak ada tulis. Tumbirqat su'udit tasdi sahifah halaman muka soal 102. Tu nombor 1 tu duduk tak mana? Duduk tak sana. Duduk tak kata, berkata Imam Al-Fashani. Baik. Tanda tu buatlah sendiri. Faham ke tak ni? Aku manggut tak faham. Baik. Maka kita tengok lagi, kita berhabis insya-Allah sikit lagi.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rajulan min ummati qa'idan 'ala as-sirati yar'adu kama tar'adu as-sa'afatu fi ri'in 'asif faja'ahu husnu dhanni billah fasakanat ra'datuhu wa madha 'ala as-sirati. Ini faedah yang bagus bagi kita. Tengok. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat aku akan seorang laki-laki daripada umat aku sedang duduk ia laki itu atas sirat. Sirat ni sirat mustaqim dalam. Ada titik yang dibentangkan di atas api neraka. Situ dia nak berjalan lah. Tu Tuhan tunjuk kat Nabi. Faham tu? Tengok, ketak dan bergemuruh ia laki-laki tu nak jalan dari titik tu ketak, sebagaimana bergetarnya pelepah tamar pada ketika ditiup angin yang kencang, riyan asif, angin kuat, bergegar kan. Tengok bila angin tiup pokok bergegar, maka Nabi tengok laki-laki yang duduk titik atas titik sirat itu, macam tu keadaan dia nak jalan ketak. Tiba-tiba tengok, maka datang akan laki-laki itu oleh berbaik sangkanya laki pada Allah. Maka diamlah getarannya itu dan melalui ia atas sirat Allah. Ini faedah bagi kita hadis ini. Bukan takat di akhirat, tapi di dunia pun macam tu juga. Contohnya lah ni musim orang panggil musim kepala ayak. Dian baru ni kan kepala ayak turun lebih. Tu nak ajak pergi mandi ke kawan. Mai kepala ayak ke kawan, tak lagi habis. Sabar selalu bagi hilang lu musim kepala ayak ni, kita pergi mandi. Baik, berlaku tu di Bukit Orang kepala ayak berlaku dah dulu, tapi kita tak pernah dengar ya. Tapi orang-orang yang tua-tua dulu pernah cerita ada kepala ayak menjaga Bukit Orang, banyak orang mati kan. Itu. Baik, jadi fardu takdir lah kalau kita pergi Sungai Sedim. Sungai Sedim pun ada kepala ayak juga. Kita pergi itu Sungai Sedim, banyak juga mati. Ada sekali kita pergi itu kan dia boleh bentang tali panjang. Itu untuk buat persiapan takut kepala ayak main. Dan kita pernah pergi ziarah Ustaz Adnan dulu kan di Sungai Karangan. Ustaz Adnan pernah cerita ada anak murid dia pergi mancing situ, hilang sampai ke hari ni tak jumpa kepala ayak main. Waktu malam hilang, tak jumpa kata. Bawa pergi ke mana? Di Ian itu kan tu imam masjid Ian kan, ayak bawa sampai ke hari ni hilang, tak jumpa kan. Tak dengar berita Ian di Titi Ayun tu. Tu imam ayak bawa bawanya sampai ke hari ni tak jumpa. Ke mana? Dah ni musim kepala ayak. Kita jangan buat kepala kerai. Buat kepala kerai mana juga jumpa kepala ayak, kepala kerai yang kerai ni walaupun dia lembut. Baik, fardu takdir kalau kita pergi juga berlaku keadaan begitu, maka standby lah hati kita, husnuzan billah. Aku bersingkau dengan Allah, mudah-mudahan Tuhan selamatkan aku, insya-Allah selamat. Baik sangka dengan Allah. Kita juga kalau kita ini ditimpa ribut ke, taufan ke, tornado kan,
Main nampak dia ribut tu apa yang puting beliung ramai dekat dengan rumah kita, sekali dia angkat pergi semua rumah. Baik sangka dengan Allah, ya Allah, aku baik sangka denganmu, harap padamu, palingkanlah puting beliung ni ke arah lain, insya-Allah. Kalau kita sangka baik dengan Tuhan, tapi puting beliung tu sampai ke rumah kita, dia pusing pergi ke lain, sebab dia makhluk Allah, dia juga hamba Allah. Kita bukan minta ke dia, minta ke Allah, pemilik dia. Maka Allah uruslah, ya Allah, ya Allah uruslah apa sahaja pun dalam keadaan. Kita ambil faedah daripada hadis ini. Bila kita berada dalam ketakutan ke, kebimbangan ke, kesulitan ke, kepayahan apa saja pun, bagi hadirkan hati kita baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuhan kata, ana inda zanni abdi bi, aku di sisi sangkaan dan harapan hamba-Ku terhadap aku. Insya-Allah Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Yang mestinya kita ialah menjadi hubungan kuat kita dengan Tuhan. Sebab itu kita kena jadi Abdullah, kan Abdul Hal, jadi hamba Allah fi jami'il ahwal, semua keadaan. Jangan keadaan itu menjadi hamba kita atau kita menjadi hamba dia. Tak, jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuhan tolong. Baik. Di situ. Lepas itu tulis nota kaki nombor 1. Tak tulis juga tu pun. Lepas kata atas sirat, tu tentu ada nota kaki nombor 1. Kita tak type, kita terlupa type. Tapi nota kaki di bawah ada. Nanti di bawah kan Mirqat Sumudi Tasdim Sahifah 102. Tu ambil pada kitab. Baik. Seterusnya tengok. Dan dilihat akan Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, lihat di dalam mimpi. Maknanya ada orang lah, dia tak cerita di sini siapakah yang melihat, cuma diceritakan kita mana ada orang melihat Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala dalam mimpi. Maka dikatakan baginya, bagi Malik bin Dinar, dikata dengan mana ditanya. Orang yang bermimpi melihat Malik bin Dinar ni pun bertanya dalam mimpi itu, apakah amalan yang engkau itu dihadapkan dengannya, dengan amalan dihadapkan atas Allah Ta'ala. Apa amalan? Baik. Berkata ia, ya Malik bin Dinar, dihadapkan aku dengan segala dosa yang amat banyak. Tetapi dengar, menghapus akan dia, akan segala dosa yang amat banyak tu, menghapus oleh husnuzon aku pada Allah Ta'ala. Aku baik sangka dengan Tuhan, walaupun aku dosa banyak, tapi aku baik sangka Tuhan ampunkan semua dosa tu. Jadi husnuzon tu menghapuskan semua dosa-dosa tadi. Allahu Akbar. Kita begitulah. Bila kita sakit, bila lagi dekat nak mati, kena kuat baik sangka dengan Tuhan. Ya Allah, aku ni banyak dosa, aku tak ada harapan pada orang lain dah, melainkan aku harap pada Engkau. Engkau ampunlah segala dosa aku, ya Allah. InsyaAllah Tuhan ampun semua dosa kita. Tuhan tak peduli banyak mana pun, walau penuh bumi sehingga naik ke langit sekalipun, tapi syarat selama dia tidak syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan ampunkan. Ini besar husnuzan ni. Jangan kita buat kecil. Jadi perkataan ini diambil daripada kitab tu, ada nota kaki nombor 2,
isadur rafiq wa bughiyatus siddiq. Bagi Al-Allamah Syekh Muhammad Salim bin Sa'id Babasil Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Boleh tengok kitab tu. Baik, jadi nak bicara mengenai husnuzan ini memang banyak perbicaraan dia. Kalau nak tengok banyak, itulah kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam babur Rajab, dan buka di dalam kitab Qutul Qulub bagi Syekh Abu Talib Al-Makki juga di dalam babur Rajab ataupun dalam bab maqamatul yaqin, maqam yaqin. Jadi itu sebab husnuzan ini adalah salah satu daripada maqamatul yaqin. Jadi maqam orang yang yakin. Jadi maqam itu terjadi daripada keyakinan hati. Kan kita baca tadi kan, yakin Allah Ta'ala terima, yakin Allah Ta'ala mengampunkan. Tadi kita baca kan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan kamu yakin Allah Ta'ala terima. Itu yakin. Yakin ni lah maqam yakin disebut maqam raja, maqam husnuzan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi kita buat kesimpulannya, hasil tu mana kesimpulannya atau pendek cakapnya, atau cakap pendek juga ringkasnya, bolehlah. Husnuzan, yakni berbaik sangka hati pada Allah Ta'ala itu ialah al-kanzul akbaru, yakni gedung yang terbesar. Gedung ada macam-macam dalam tu. Bila kata besung gedung besar ni, macam-macam lah ada. Contohnya kalau kita buat, kita nak pergi beli perabot, kalau kedai perabot biasa ni tak banyak barang lain, banyak dalam katalog lah. Nak barang nak tengok katalog, dia buka katalog tunjuk barang, tak boleh, barang ni kena order 2 minggu baru sampai. Mana dia gedung dia tak besar, dia duduk dalam katalog ni. Cuba kita pergi dekat Mungkung tu, pergi Glory apa nama? Contoh saja lah. Tu besar, ada macam-macam. Nak apa? Nak katil besar mana, nak sofa lagu mana, semua ada. Siap duit lah. Nak apa semua ada. Glory gedung, tu kata-kata gedung besar. Ada lagi yang besar daripada tu. Itu nak bagi contoh misal saja. Jadi husnuzan ni adalah al-kanzul akbar, gedung yang terbesar, atau boleh juga terjemah perbendaharaan yang terbesar. Gedung tu boleh juga terjemah dengan perbendaharaan yang terbesar, paling besar sekali. Macam-macam. Kita nak sangka baik dengan Tuhan, sangka apa? Tu ya. Nak sangka apa? Sangka Tuhan ampun boleh, sangka Tuhan terima boleh. Kita tak ada rezeki tak ada makan, sangka baik dengan Tuhan, sagi ada lah rezeki orang hantar ni. Sangka baik, macam-macam nak apa. Di situ. Dan al-ismul a'zam, husnuzan itu juga merupakan nama Allah yang teragung. Apa maksud? Husnuzan itu nama Allah yang teragung dengan makna waktu ketika kita bersangka baik dengan Allah, waktu itu juga Allah kabulkan. Kerana fungsi ismul a'zam ialah apa? Nabi sebut Ismullahil a'zam, hadis sahih kan, Ismullahil a'zam idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta.
Hadis sahih. Nama Allah Ta'ala yang teragung itu apabila didoakan dengan dia, maka dia akan diperkenankan. Apabila diminta dengannya, maka permintaan akan dikabulkan. Maknanya Ismul A'zam ni cepat Allah Ta'ala kabulkan. Seperti itulah juga husnuzan billah, sangka baik dengan Allah, cepat Allah Ta'ala kabulkan. Nampak itu kan? Kita dah pelajari dah Ismul A'zam kan? Fungsi Ismul A'zam ialah iza du'iya bihi ajabah. Bila didoakan dengan Ismul Allah Azam itu, maka doa kita diperkenankan Allah. Wa iza su'ila bihi a'ta. Apabila dipinta dengan menggunakan Ismullahil Azam, maka permintaan kita itu dikabulkan, diterima, diberikan permintaan tersebut. Jadi macam tu husnuzan. Kan kita tengok cerita yang Nabi kita tengok tadi kan, seorang lelaki duduk atas sirat, menggetak takut, tiba-tiba mai kepadanya husnuzan, dan hilang ketak, jangan kutip tak buat. Itu Ismul Azam dah tu, sengkau baik Tuhan terima lah. Allahu Akbar. Baik. Oleh itu, ini pesanan Tuan Pengarang. Oleh itu berbaik sangkalah pada Allah Ta'ala, dan takutlah daripada berburuk sangka padanya. Itu kena tambah lah tu 2 titik. Padanya, pada Allah, jangan berburuk sangka. Kerana apa dia tak bagi buruk sangka? Ilat bagi kata jangan, kerana su'zan padanya itu, kerana buruk sangka pada Allah Ta'ala itu dalil yang menunjuk atas kecelakaan. Itu takut. Dan dibimbangi dan ditakuti daripadanya, daripada su'zan, berburuk sangka dengan Allah itu, ditakuti, dibimbangi akan su'ul khatimah, akan jahat kesudahan kan, akan jahat penyudahnya. Na'udzubillahi min zalik. Takut begitu. Sebab tu dalam ayat yang kita baca lepas kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi muslimu dengan mana? Muhsinuna zanna billah. Kamu jangan mati melainkan ketika kamu nak mati itu kamu berbaik sangka terhadap Allah. Kalau kita baik sangka, insya-Allah husnul khatimah. Kalau jahat sangka, takut su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Habis. Wal'ayadhu billahi min zalik, min su'il khatimah tu, daripada jahat sangkaan, daripada jahat kesudahan tu. Na'udzubillah min zalik. Baik. Berkata Al-Allama Syekh Muhammad Salim bin Sa'id Babasil Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, husnul zanni al-kanzul akbaru wal ismul a'zamu, ihdharu su'al zanni fa inna su'al zantu dalilun ala syaqai wa yukhsha minhu min su'il dhan su'ul khatimah. Na'udzubillahi ta'ala min zalik. Jadi tak payah terjemah. Sebab kita tak terjemah, sebab maknanya dah tadi kita dah baca dah. Mana? Husnul zan al-kanzul akbar, kan kita baca tadi. Hasilnya husnul zan itu berbaik sangka pada Allah itu adalah al-kanzul akbar, gedung yang terbesar, dan Ismullahil Azam, nama yang agung. Oleh itu berbaik sangka lah pada Allah. Itu sebut ihzaru, takutlah oleh kamu akan jahat sangka, kerana jahat sangka itu dalil yang menunjuk atas kecelakaan, ala syaqa.
wa yukhsha, dan ditakuti, dibimbangi daripadanya akan jahat kesudahan, su'ul khatimah. Alhamdulillah. Jadi itu yang tak terjemah tu, kita ambil balik. Jadi baik sangkalah. Lalu yang terakhir doa, Allahumma akhtim lana bi khatimati sa'adah. Ya Allah, sudahkanlah bagi kami dengan kesudahan yang bahagia. Waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah, dan jadikanlah olehmu akan kami daripada kalangan orang-orang yang dapat husna, yakni dapat syurga. Husna itu mana syurga, wa ziyadah, dan dapat memandang zat engkau di dalam syurga. Ziyadah itu dengan mana an-nazar li zatika fil jannah, iaitu dapat memandang zat engkau di dalam syurga. Minta atau bijai dengan kemegahan, itu tawassul. Hayala kaunina mutawassilina bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya hal keadaan kami ini orang-orang yang bertawassul dengan kemegahan penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzsyafa'ah, yang mempunyai syafaat. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, dan ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya sejahtera, sampai zawis siyadah, mereka itu yang mempunyai kepenghuluan. Baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis. Alhamdulillah, dapatlah kita khatam pada malam ini. Ini majlis yang keberapa? Empat ni. Ni baca laju. 4 majlis saja, 4 kali baca lah. Alhamdulillah. Husnuzan. Maka bila kita tahu begitu, sentiasalah kita ini berbaik sangka pada Allah dalam apa jua keadaan sekalipun. Jangan sama sekali berburuk sangka terhadapnya. Ini mendidik, ini tarbiyah. Inilah mendidik jiwa kita dan memujuk jiwa kita supaya berbaik sangka pada Allah. Ini dalam keadaan sekarang kita tengok keadaan COVID, pandemik, apa semua ni susah lah nak gitu sana sini. Baik sangka dengan Tuhan, insya-Allah. Jangan buruk sangka dalam apa jua keadaan sekalipun. Begitulah juga kita kena berbaik sangka juga dengan sesama kita manusia. Jangan berburuk sangka, kerana itu akan mengerohkan hubungan. Mengerohkan hubungan. Jangan kita dengan kawan kita buruk sangka, kita akan jadi keruh hubungan kita dengan dia, persahabatan kita dengan dia, kemesraan kita dengan dia, keharmonian kita dengan dia akan jadi keruh bila kita berburuk sangka kepada manusia. Baik, gitu. Disuruh kita ni baik sangka pada Allah. Maka ingat hukum, mau kita ingat balik hukum berbaik sangka pada Allah dan juga pada manusia, hukumnya adalah wajib, bukan sunat, bukan harus. Wajib. Ingat tu wajib. Wajib syar'i. Bukan wajib adat, bukan wajib akal. Wajib syar'i, hukum syarak kata wajib. Bila kata wajib bersyarak, fahamlah. Kalau kita buruk sangka, kita berdosa. Sebab kita meninggalkan yang wajib.
Bila kita berbaik sangka, kita dapat pahala kerana kita mengerjakan yang wajib, yang disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat. Baik. Selesai. Wallahu waliyul mu'minina wa alaihi tuklanu. Dan Allah Ta'ala itulah yang memelihara. Wali dengan makna yang memelihara atau yang menolong sekalian orang yang beriman. Wa alaihi, dan ke atasnya, kata Allah itu at-tuklan, penyerahan. Tuklan satu makna dengan tawakkul. Tuklan, tawakkul satu makna, maknanya penyerahan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa bihi billah thiqati. Pegangan aku fi kulli an, pada setiap masa. An maknanya masa, wahin ketika, pada setiap masa dan setiap ketika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habis. Wallahu a'lam. Tamatlah risalah husnul zan billah. Beramallah dan didiklah hati kita, terbiahlah hati kita, pujuklah hati kita ini berbaik sangka pada Allah dan juga sesama manusia. InsyaAllah kita akan dapat faedah yang banyak, kelebihan yang banyak. Wallahu a'lam. Sebab